Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan isu kes saman serangan seksual. Apabila dekat menjelang saja pilihan raya, maka keluarlah kes serangan seksual yang akan melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah modal politik propaganda. Walaupun dalam kenyataan ini, iaitu Yusuf Rauter yang gagal batal tuntutan balas Anwar Ibrahim ni, saya tetap melihat ke arah bahawa apabila dekat saja pilihan raya, maka dah mulalah keluar isu yang melibatkan seksual ini, yang melibatkan Presiden PKR. Dan saya tidak menyalahkan mana-mana pihak, tetapi apa yang kita lihat di sini, orang yang membuat tuntutan ini akhirnya hari ini cuba nak membatalkan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim membalas dengan tuntutan juga. Dan akhirnya apa yang dia kata di sini, Plainleaf mendakwa akibat kejadian itu, beliau dituduh berkomplot, menjatuhkan dan merosakkan kerjaya politik defendant, iaitu Datuk Seri Ibrahim, selain memberi impak kepada kesihatan mentalnya kerana mendapat kritikan daripada pimpinan yang menyokong Anwar serta orang awam. Oleh itu, dia nak mengklaimkan pula menuntut ganti rugi khas umum teruk dan teladan, faedah kos serta relief lain yang diiktiraf, yang dipikirkan sesuai oleh mahkamah. Dia tidak tahu kamu buat macam tu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana kamu tidak fikir bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih stres kerana kamu ini. Tetapi akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim buat saman balas, kamu pula menggelupur. Jadi waktu dia nak buat kerja ni, dia tak ingat. Dah lah dibagi kerja. Jadi inilah sikap anak muda yang saya harap jangan bermain dengan fitnah. Jangan bermain dengan cara mudah untuk nak mendapat duit. Akhirnya kita pernah tengok apabila dulu Papa Gomo tak pasal-pasal kena saman 1 juta, hampir 1 juta, dan akhirnya menggelupur juga nak bayar. Nasib baik dia dalam UMNO. Ni walaon ni yang sudah pun bekerja dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim baik-baik, dan akhirnya dia membuat kerja macam ni. Dah dia tahu bahawa apa yang dia buat ni, serangan seksual ni, bukti pun tak ada, dan akhirnya memakan diri hari ini. Dalam pernyataan tuntutannya, Muhammad Yusuf mendakwa serangan seksual itu berlaku pada 2 Oktober 2018 di kediaman Anwar di Senggambut, apabila beliau diminta oleh Setiausaha Sulit Anwar, iaitu Sukri Saad, untuk menyerahkan sendiri teks ucapan sempena ulang tahun ke-150 Mahatma Gandhi, anjuran pejabat Suruhanjaya Tinggi India kepada defendant. Plainleaf yang meletak jawatan pada 24 Jun 2019 berkata satu laporan polis telah dibuat terhadap Anwar pada 7 Disember 2019. Kita tengok benda ni berlaku pada 2 Oktober 2018. Dia buat laporan polis pada 7 Disember 2019. Kenapa kamu kalau waktu yang kena tu tak buat laporan polis? Kenapa dah setahun berlalu baru buat laporan polis? Ini bermaksud kamu sudah berbohong. Tidak ada bukti. Inilah perangai-perangai diorang ni. Itulah yang kita lihat. Saiful 3-4 hari baru ada keputusan. Masih ada ke DNA dekat lubangnya. Jadi saya harap anak-anak muda tidak perlu berperangai seperti ini. Dan kalau kita lihat muka orang ni, layak ke kita ni nak steam tengok? Memang tak logik akal lah. Jadi dia buat kerja macam ni. Dah lah, kalau mengikut pengetahuan saya, Datuk Seri Anwar sendiri pula kenal pula dengan family dia, diberi ruang untuk bekerja lagi. Tetapi ini balasan dia. Memang tak masuk akal lah. Dan dia kata di sini permohonan itu adalah berhubung saman yang dikemukakan oleh Muhammad Yusuf pada 14 Julai 2001 mengenai dakwaan berlaku serangan seksual terhadapnya di kediaman ahli politik sebut 4 tahun lalu. Serangan politik, kalau kamu anak muda, Datuk Seri Anwar Ibrahim tu dah tua, kamu bolehlah nak melawan. Saya bukan 2 hari, bukan saya tidak pernah dekat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dan bukan saya tidak nampak. Tidakkanlah kau tak ada tenaga nak melawan kalau benda tu dah salah. Kenapa kamu nak tunggu? Jadi inilah isunya. Kalau kita pembohong, dia akan terbukti. Saya harap PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden PKR harus memberi pengajaran kepada budak ni.
Nah, kalau setakat permohonan maaf, nanti ramai lagi orang-orang lain akan membuat onar seperti ini. Ini adalah satu daripada propaganda yang kita lihat supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tidak boleh lagi menjadi Perdana Menteri. Dan serangan politik cuba juga dibuat setiap kali. Kalau kita lihat, apabila dekat saja pilihan raya, keluarlah. Itu hari, begitu juga. Keluar lagi kes ini. Setiap ada nak pilihan raya, ada keluar kes Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti ini. Jadi apa motifnya ini? Tujuannya hanya nak menjatuhkan seorang yang boleh memimpin negara, seorang yang mempunyai kualiti untuk nak mentadbir negara. Kita cuba menidakkan dengan isu-isu yang pada saya tidak bertanggungjawab sama sekali sebagai warga, sebagai orang Malaysia. Kerana kita menidakkan pemimpin yang boleh ke depan dengan fitnah-fitnah yang seperti ini. Jadi apa faedahnya kepada kita ni? Jadi orang seperti ini memang pada saya dia memang mencari makan dengan cara pembohongan saja. Dan akhirnya dia tahu, dia kata dia menuntut ganti rugi atas sebab dia punya umum, teruk dan teladan, faedah, kos serta relief. Tahu pula. Tapi dia tidak fikir bahawa apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim itu rasa. Kenapa dia buat? Kenapa dia diberi kerja, diberi ruang, dia buat kerja yang seperti ini? Dia tidak fikir jasa orang. Yang dia fikir mungkin ada orang bagi dia cuba nak mempengaruhi apa yang Saiful buat, dan dia cuba nak buat seperti itu. Tak apalah. Kau bayarlah saman lepas ni. Saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim saman ni bagi mahal sikit. Dia baru tahu langit ni tinggi ke tidak. Dan saya harap janganlah ada pekerja yang macam ini dalam politik. Politik ini adalah idealisme. Kalau kita buat serangan politik kepada serangan pribadi, maka tidak ada faedah. Apa yang kita lakukan hari ini adalah serangan politik secara pribadi kepada pemimpin politik yang boleh kita guna untuk masa depan negara, tetapi kita bunuh kerjayanya dengan serangan pribadi seperti ini. Kita membuang waktu. Kita meletak Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam penjara bertahun-tahun di bawah pemerintahan rejimnya Najib yang hari ini dalam penjara. Apa yang kita dapat? Apabila kita lihat UMNO, pimpinan TUN Dr. Mahathir meletak Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam keadaan negara telah pun kemuncak, mula-mula nak pergi kemuncak. Akhirnya, apabila kita lihat pimpinan UMNO Barisan Nasional makin menjunam dan akhirnya hari ini lemah. Apa yang kita untung? Tak ada untung juga. Jadi lebih baik jangan buat politik yang seperti ini, dan akhirnya yang rugi adalah diri kita. Apabila nanti disaman oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa pun tak dapat. So padan muka lah, buat lagi. Muka pun sengit sebelah, ada hati nak kata serangan seksual. Macam tak ada tangan, tak ada kaki nak membidas. Cuba kalau contohnya saya, minta maaflah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana saya perlu bercakap seperti ini. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim ada di sebelah saya, cuba buat macam tu, tengok penyepak saya bagi. Kalau contohlah, sama juga Saiful. Sekuat macam tu, orang nak liwat dibiarkan. Memang banganglah Saiful tu. Itu saja hujah saya, mudah. So sekian, terima kasih.